Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن غم فأكملوا العدة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bersyukur imam, bertuan, perempuan, muslimin, muslimat, ahli jemaah, surah kabupaten kemudian yang berteruskan rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini 1 Ramadan 1443 Hijriah bersamaan 3 April 2020 mesti dipanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu subuh berjemaah di berituan imam kita ya, yang mana kita ya sama-sama merapatkan saf ya. Alhamdulillah kita sama-sama merapatkan saf ya dalam satu barisan yang mengikut apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna tasbiyata sufuf min tamamis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya luruskanlah dan rapatkan saf kamu, maka sesungguhnya melurus dan merapatkan saf itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang, kesempurnaan solat. Jadi alhamdulillah kita telah sama-sama memenuhi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian ya, kita masih lagi perlu berhati-hati ya, dan mengikut
seperti apa yang telah pun digariskan dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berautoriti, pihak yang berwajib dalam kita berhadapan dengan fasa endemik COVID-19 ini. Maknanya akan ada lah orang di luar sana yang dijangkiti wabak COVID-19. Malah di tempat kami pun ada juga kalau kita pun jauh di masjid tu 34 dijangkiti wabak COVID-19, maka tidak ada solat tarawih diadakan di sana kerana masing-masing semua kualiti. Jadi begitulah keadaan dia. Alhamdulillah show kita ni alhamdulillah nampaknya masih ramai yang sihat walafiat, mampu mendirikan solat daripada malam tadi sampai ke pagi ini, subuh ini. Jadi alhamdulillah dia panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keadaan ini akan berkekalan sehinggalah ke akhir Ramadan. Dan kita berada dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dari taman-taman syukur Allah SWT. Dan Allah SWT memberkati, menurunkan rahmat kepada kita, menurunkan malaikat, memberikan kita ketenangan, sakinah, dan dikurniakan ganjaran sebagainya Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin subhanallah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan pengajian kita sampai dan Najah yang disuruh oleh Al-Fadhil Al-Syekh Al-Alim Salim bin Sumail Al-Fadhil Ta'ala, yang mana saya mencadangkan untuk kita sama-sama pada pagi ini memulai kaji ibadah khusyuk. InsyaAllah di mana-mana yang kita boleh ringkaskan, kita ringkaskan. Dari mana-mana yang perlu kepada penerangan, kita adakan penerangan. Jadi bahagian puasa ini disusul oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Badani rahimahullah ta'ala. Tajuk pertamanya faslun, tajuk pertamanya adalah penentuan puasa Ramadan. Faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan itu dengan salah satu daripada 5 perkara berikut. Ahaduha, yang pertama sekali, di kamali Sya'ban 30 yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban selama 30 hari. Jadi itu yang berlaku untuk kita pada kali ini. Kita menyempurnakan Sya'ban selama 30 hari. Maka hari 30 Sya'ban itu ialah hari Syak, salah satu hari yang diharamkan berpuasa, melainkan bagi mereka yang berpuasa dari awal Sya'ban, tak pernah tinggal. Orang yang berpuasa Sya'ban sebulan, 30 Sya'ban boleh berpuasa. Adapun bagi yang lainnya, hari 30 Sya'ban itu haram berpuasa. Jadi bila sempurna Sya'ban 30 hari, dah dapat tidak akan masuklah ke bulan Ramadan, maka wajib kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian wathaniuha, dan yang keduanya bi ru'yatil hilal fi haqqin man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dengan melihat anak bulan Ramadan itu secara benar, sesiapa yang melihatnya walaupun dia seorang yang fasik. Maknanya kalau dia itu seorang fasik ni, maknanya orang yang tidaklah banyak amal kebaikan dia, tapi dia melihat adanya anak bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Dia tak gambar lagi. Sekarang ada handphone mudah, dia pergi ada kamera handphone ke barat ke ufuk langit, dia nampak macam ada anak bulan. Dia pun tangkap hantar kat Pak Megat pendapat dalam WhatsApp. Pak Megat, besok puasa. Tengok gambar dia, anak bulan mana dia ambil, tangkap tak tahulah. Tapi dia kata ni anak bulan Ramadan, dah nampak je. Jadi orang yang nampak ini wajiblah berpuasa bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wathaliduha bi thubuti fi haqqin man lam yarahu bi adli syahad. Dengan sabitnya anak bulan Ramadan itu secara benar, siapa yang tidak melihatnya dengan saksi yang adil. Macam tadi lah, Pak Megat tak tengok, tapi Pak Megat menerima maklumat yang sahih. Kan? Memang nampak dia terima WhatsApp, tengok gambar anak bulan. Kan?
Walaupun dia tak melihat tapi dia menerima gambar anak bulan Ramadan tu, maka wajiblah atas dia juga berpuasa. Ni kita jangan kira ilmu ini bukan kira kita nak kontra dengan sesiapa ataupun nak kita tak nak taat kepada ulul amri ataupun pemerintah, bukan. Ini kaedahnya sahaja. Kemudian warabi'uha, yang keempatnya ialah bi ikhbari adlin riwayatil mawthuqi bi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Dengan mengkhabarkan dengan sebab pengkhabaran seorang yang ada dari riwayatnya dan dipercayai sama ada hati membenarkan khabar tersebut atau tidak, atau pengkhabaran seorang yang ada dari riwayatnya yang tidak dipercayai jika hati membenarkan perkhabaran tersebut. Masuk pihak yang ketiga pula. Pak Mekah hantar pula dalam grup. Dalam grup tu hantar pula pada grup-grup lain pula. Ni masuk benda yang keempat. Memang grup ni grup surau, WhatsApp grup WhatsApp surau macam tu. Pak Mekah ni bukan contoh, bukan Pak Mekah sini. Bukan nama sebenar. Jadi dia pun hantar dalam grup WhatsApp kata, saya Assalamualaikum tuan-tuan, perempuan saya dapat daripada kawan saya. Nyatakan anak bulan dan nampak. Contohnya. Maka sampai dalam grup WhatsApp, awak ada di grup WhatsApp tu hantar pula dalam grup WhatsApp dia grup mancing. Kan, grup doyan, kan. Apa-apa grup lain lah. Grup rakan sekerja dulu, grup pesara TNB, bukan sebenar, grup pesara polis contoh kan. Jadi memang dipercayai benda ni. Maka semua yang mengantar, yang menerima, semuanya wajib berpuasa. Dan yang kelima ni, yang kelima ni kan yang dipakai sekarang, ya. Wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dhalik. Dengan sangkaan bahawa masuknya bulan Ramadan berdasarkan ijtihad. Berdasarkan ijtihad, padahal seorang terkeliru pada zon masuknya bulan Ramadan. Ini dipakai sekarang. Pengumuman daripada seorang yang diberi otoriti untuk membuat pengumuman tentang masuknya bulan Ramadan. Kita ni tak tahu lah masuk Ramadan ke tak, masuk Ramadan ke tak, nampak 6 bulan ke tak. Kan? Kalau dulu kita menunggu pengumuman tu, dulu kita tunggu pukul 8 ni. Dah siap sedia kat pukul 8 dah sampai kat masjid, kat surau. Pokoklah kena jadi pula tarawih malam tu. Kan? Maka dipasang radio. Kan, menjunjung kita perintah, Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Nabi Tuanku dan Duli yang Maha Mulia Raja-Raja. Tu skrip tu, tuan-tuan, kenapa ada tulisan saya tu? Adalah dengan ni saya mengumumkan bahawa anak bulan Ramadan telah kelihatan. Ini skrip dulu ni, skrip dulu telah kelihatan. Jadi malam tu kita tarawih lah, dah masuk 1 Ramadan lah. Tidak kelihatan. Tak ada lah balik Syak balik besok sambung lagi 30 Syaban kan. Itu dulu. Sebab dulu kaedahnya cerap anak bulan dulu. Kan, baru dibuat kiraan. Sekarang kaedahnya imkanur ru'yah. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya pihak-pihak berautoriti akan membuat kiraan falak. Kan, Jabatan Hukum Pemetaan Malaysia, JAKIM, Jabatan Mufti Negeri buat pengiraan. Duduk sekali semeja buat pengiraan. Sebab itu ada orang tanya. Orang tu pun orang yang ada otoriti juga tanya tu. Pelik juga. Kalau macam kita orang awam ni tanya, tak apa lagi. Dia ada otoriti, dia tanya pula, kenapa negara lain puasa semalam, hari ni kita berpuasa? Sedangkan dia ada otoriti, dah diberi taklimat bagaimana kaedah imkanur ru'yah. Jadi diberi taklimat lah. Kita kira dulu berdasarkan kiraan didapati bahawa pada 29 Ramadan menjelang akhir maghrib, waktu maghrib tu cerap anak bulan tu tak nampak anak bulan. Sebab ketika maghrib Indonesia anak bulan belum beranak.
bulan Ramadan belum beranak, anak bulan Ramadan tu tak nampak lagi. Tapi bila Maghrib sampai ke negara-negara yang lebih lewat berbanding kita, contohnya Arab Saudi, contohnya negara Eropah, waktu Maghrib di tempat mereka, anak bulan Ramadan sudah kelihatan. Dah ada anak bulan Ramadan tu. Jadi mereka puasa hari Sabtu. Macam kita pun, macam Jepun pun puasa hari ni start pula. Jepun tu, kalau tengok Thailand tu kan kata jiran kita sama lah kan? Thailand pun hari ni start puasa, Jepun pun hari ni start puasa. Kita dapat maklumat. Sekarang mudah kan, Facebook ada, IG ada, kawan-kawan kan. Orang Jepun pun ada yang Muslim, ada yang beragama Islam kan. Di Jepun pun ada umat Islam. Mereka buat kiraan, mereka berpuasa, bermula puasa 1 Ramadan hari ni, bukan semalam. Sebab mereka dah buat kiraan. Cumanya mencerap anak bulan itu, melihat anak bulan itu sebagai suatu proses nak mengesahkan itu ke tidak. Itu saja. Sebab Nabi kata adalah hanya yang dibaca awal tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu bila melihat anak bulan, dan berhari-harilah kamu bila melihat anak bulan. Wa in ghamma, kalau tak anak bulan terlindung. Saya bagi contoh, anak bulan tu dia terlindung di awan, tak nampak. Fa'akmilul iddah, maka sempurnakan tempoh bulan itu ke 30 hari. Itu je. Itu kena faham tuan-tuan. Kena faham dulu. Sebab ada yang bertanya, kenapa kita tak puasa sama macam Mekah, Madinah? Tak boleh ikut tempat dia tolong Ghurubus Syams 5 jam lebih lewat daripada kita. Tak boleh ikut. Kalau macam kita ni, Jepun, Korea, China, Asia Tenggara, okey. Sebab dia beza pun 1 jam saja dalam kawasan zon waktu yang berhampiran. Ini dengan Mekah, Madinah 5 jam melewat mereka. Dengan Australia tak boleh lah. Kan? Australia lagi awal, pun terbit matahari daripada apa, tenggelam apa lebih awal, tengah terbenam matahari pada kita. Ia tak boleh ikut. Itulah hari raya 1 Ramadan, 1 Syawal tidak seragam di seluruh dunia Islam. Tak sama. Sebab faktor-faktor macam ni. Jadi kita, yang kelima ni kita ambil kira, telah diusahakan, dibuat ijtihad, dibuat pengiraan. 1 Ramadan jatuh hari Ahad, 3 April. Tak boleh nak ikut Mekah, Madinah, tak boleh ikut. Kan? Wallahu a'lam. Okay. Itu penentuan puasa Ramadan. Syarat sah puasa, faslun syurutu sihhati arba'atu asya'. Syarat sah puasa itu ada 4. Pertama ni Islam. Orang Islam sah puasa dia. Wa aqlun. Tapi orang Islam kalau dia nak puasa, boleh tak wajar tak dia nak berpuasa? Boleh. Nak puasa boleh ikut kita. Boleh buka kita, tapi puasanya tidak sah kerana dia bukan Islam. Tak boleh kita larang lah. Pasal itu cara nak menjinakkan mereka supaya mereka tertarik kepada agama Islam. Panggil lah. Ada anak angkat orang bukan Islam, contoh anak kita nak bawa kawan dia, kawan anak kita perempuan, bawa perempuan lah. Kawan perempuan tu orang luar negara, contoh orang Korea ke, orang Jepun ke, orang luar yang bukan Islam. Buat orang puasa, dia pun puasa dia. Saya pun puasa nanti kita. Dia pun pasif tak cakap Melayu tu. Saya pun puasa nanti. Jangan kita kata tak boleh, bukan Islam tak boleh puasa. Dia diam je. Dia nak puasa, nak rasa macam mana ibadah puasa, nak rasa macam mana indahnya ketika berbuka, nak rasa macam mana indahnya ketika seronoknya ketika berbuka. Walis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu 2 kegembiraan, inda fitri wa inna liqa'i rabbih, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti. Nampak orang puasa. So kita jangan halang kan. Biarlah, tak apa kan. Wa aqlun, orang yang berakal. Orang gila tak sah puasa. Wa naqa'un min nahwi haidin, mestilah suci daripada seumpama haid. Jadi orang yang haid tak sah puasanya. Wa ilmun yakunul waqti qabilan lis-shaumi. Mestilah mengetahui kadar waktu yang harus sah untuk puasa. Itu cerita dia. Dia mesti tahu. Kalau dia tak tahu,
tak sah puasa dia tak pasti ini satu Ramadan ke, dia pun tak ada maklumat. Contoh kan, dia puasa juga, wahai bukannya satu Ramadan 30 Syaban, maka sah tak puasa dia? Tak sah puasa dia. Syarat wajib puasa, faslun syurutul wujubi khamsatu asya'. Syarat wajib puasa ada 5. Islam, orang Islam wajib berpuasa, wa taklifun mukallaf, akil baligh, wajib puasa. Anak-anak kita, cucu-cucu kita usia 8 tahun, kan, wajib tak dia puasa? Tak wajib. Dia nak puasa, sah tak puasa dia? Sah. Cucu kita kan, dia 8 tahun dah puasa penuh kan, baguslah. Satu hari RM1, kan, 30 hari RM30 duit raya daripada atuk ngopah, contoh kan. Kalau cucu 5 orang, siapkanlah 100.5, kan. Bukan selalu pun setahun sekali atuk opah mengkira terukut tu ya, atuk opah sekali balik cucu duit raya pun kira, tak payah kira, bagi kan. Dia sonok cucu kita tu kan. Wa itaqah, mampu berpuasa. Dia mampu berpuasa. Di sini nanti kemampuan mampu puasa tu maknanya dari segi fizikal dia mampu berpuasa. Adapun orang yang tak mampu berpuasa, tak wajib puasa. Macam mana? Ni contoh ya. Tapi contoh ni banyak diputar belik oleh orang buat alasan. 11 bulan tak ada gastrik, masuk Ramadan tiba-tiba ada gastrik, masuk Syawal balik hilang gastrik dia. Ni orang mengada namanya. Tapi kalau kita tak mampu, dapatkan satu pengesahan daripada doktor yang adil bahawa anda tidak cergas, tidak mampu untuk berpuasa. Jadi kalau kita beli barang makan, kalau kena tahan puasa jatah agama, dia tunjuk surat. Minta maaf tuan, saya ni tak boleh puasa. Ini surat doktor daripada saya, untuk saya. Tunjuk dia, ni puasa tak ambil tindakan apa-apa lah. Kalau tak, kita boleh dikenakan jinah, kita boleh dikenakan pertuduhan. Sama ada tak puasa bulan Ramadan ataupun menghina bulan Ramadan. Itu nak jaga. Tak boleh nak guna alasan tak apa Allah Ta'ala tahu. Tak boleh. Memang Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi manusia yang berhadapan kita tu, dia tahu tak kita ni boleh puasa ke tak boleh puasa? Dia tak tahu. Melainkan kalau ada keterangan, ada bukti, ada dokumen dia, tak boleh puasa, kan. Tapi kenapa beli ni tak lalu dekat yang gasum tu, drive thru plastik hitam, elok lalu wepong dah tangkap, cukup dia. Pergi ke balai pula. Kenapa ni? Dia ni tadi beli pukul 9 dah beli dah apa ni plastik hitam. Kenapa ni? Dia pula surat simpan dalam rumpit. Tunjuk surat. Ni daripada doktor. Doktor kerajaan pula kan. Doktor klinik kerajaan. Saya ingat ini mengesahkan bahawa sekolah ni tidak mampu berpuasa kerana penyakitnya seperti ini. Jadi berpuasa tak akan kenakan pertuduhan, tak akan cas lah. Kan? Kita nak masuk ke mahkamah, kan? Sebab kita tak mampu puasa. Tapi nanti kita akan cerita saat ni bagaimana orang yang tak mampu berpuasa, kan? Wasihah dan sihat. Sihat ni maknanya kalau kita sihat, puasa lah kita. Kalau sakit, tak apa. Mungkin minkum maridan aw ala safarin fa satu min ayyamin ukhra. Orang yang sakit boleh ganti puasa pada hari lain. Bagaimana dengan orang yang dijangkiti COVID-19? Yang simptomnya ringan atau tak ada simptom langsung. Macam mana? Pergi buat artikel positif, dua lain keluar, tapi dia tak ada simptom, sihat walafiat, tak ada apa. Cuma tak boleh nak main ke surau, ke masjid semayang je, dia kena kuarantin ke rumah. Tapi sihat walafiat, okey lah. Batuk-batuk tak ada, bening tak ada, simptom tak ada lah. Macam mana? Masuk tak kategori sakit ataupun tetap dalam kategori sihat? Yang ni tuan-tuan telefon Jabatan Bukti Perak, tanya. Mereka lah kena jawab. UMI tak ada jawab soalan ni. Kan kalau saya jawab kata kena puasa, nanti kadang Jabatan Bukti kata tak perlu puasa, sakit kata. Kalau saya kata sakit kadang, kata Jabatan Bukti sihat. Orang yang kena COVID tak ada simptom, dikira sihat, kena puasa, wajib puasa. Bagaimana? Pergilah tuan-tuan
bertanya kepada jabatan mufti, tanya. Kalau ada simptom lah cerita. Simptom lah cerita kan, demam, atau confirm lah demam, batuk, sesemut, nak tidur je. Macam saya kena dulu lah. Nak tidur je, tak selera makan. Ada keadaan tertentu, ada orang tertentu hilang dia rasa dan bau. Contohnya COVID kan. Itu memanglah kita tak wajib puasa. Ini tak ada simptom langsung, tapi buat artikel positif. Kena update dalam My Sejahtera. Dia pun beritahu anda kena kenakan perintah tahanan rumah selama 7 hari mandatory, bermula tarikh ini sampai tarikh ni. Dia majlis bagi tarikh. Kita pun screenshot tunjuk dekat bos. Minta maaf bos, saya cuti kuarantin ni. Apa bukti ni dia? Kan? Tapi bak kata bos saya, jangan bohong. Jujur, jangan bohong. Nanti Allah Ta'ala bagi sakit betul nanti. Kalau sakit tak apa. Betul-betul tunjukkan bukti kita tak sihat untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, bermukim, tidak bermusafir. Maknanya kalau orang musafir tak wajib puasa. Orang mustautin, orang mukim wajib berpuasa. Rukun puasa, faslun arkanu thalathatu asya'. Rukun puasa ada 3. Niatul lailan fi kulli yaumin fil fardh. Niat pada malam, setiap malam ketika puasa fardu. Itu dia. Kan? Macam malam tadi macam malam tadi kan, kita habis tarawih witir tu, sebelum lepas doa tu imam ajar nawaitu sama dia nadai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala, nawaitu sama ramadhana kulli lillahi ta'ala. Tu malam pertama. Malam pertama kena ajar 2 niat sekali, niat puasa sebulan, niat puasa besok hari. Malam sekarang, malam lusa dan sampai akhir Ramadan, 1 niat saja. Niat besok paginya. Tu rukun tu. Rukun. Kalau tinggal niat tu bagaimana? Sekali kita akan urai. Wa tarku muftirin dzakiran mukhtaran ghairu jahil. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat, ghairu jahil ma'zurin. Dengan pilihan sendiri tanpa paksa dan bukan jahil yang diuzurkan, ini dimaafkan. Itu dia. Maknanya kita meninggalkan perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dalam keadaan sukarela, bukan dipaksa. Bukan diuzur, bukan yang diuzurkan. Wallahu a'lam. Kemudian wasaimun, orang yang berpuasa. Itu dia. Itu puasalah kan. Baik. Faslun, pasal yang kelima, wajibu ma'al qada'i lis-shami al-kafarah al-uzma wa ta'zir ala man tafassada shawmuhu fi ramadhana yawman kamilan bijma'i tamin athimin bihi lis-shawm. Wajib dia seorang itu ganti puasa dan kafarah besar. Melati wajib melaksanakan kafarah besar dan ta'zir. Kafarah pun kena, ta'zir pun kena. Ta'zir ni hukuman daripada mahkamah syariah lah. Disamping qada puasa, kata siapa yang merosakkan puasa Ramadannya pada 1 hari lengkap dengan jima' sempurna lagi berdosa kerana berpuasa. Sebab saya yang cerdik kan, sebelum dia nak bikin projek tu, dia buka puasa dulu dengan orang rumah dia. Orang rumah dia tak kena. Yang kena lelaki kafarah 2 bulan betul puasa ni. Perempuan tak kena. Jadi cerdik dia, buka puasa dulu. Rumah tak buka puasa tak apa, saya kena buka puasa. Dia terlupa bahawa Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis mafhum dia, sesiapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja kemudian digantikan dengan puasa pada waktu lain, tak sama nilainya. Dan puasa ganti itu dengan puasa bulan Ramadan. Apa makna itu? Maknanya rugi sangat-sangat kalau kita meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Rugi sangat-sangat. Tak boleh ganti. Itu maksud dia. Tapi itulah dia orang cerdik jahat kan. Tu dia. Dia tahu kan kalau terus kering masuk sarung kan, memang kena kafarah puasa 2 bulan ni. Tahu aku 2 bulan tak boleh makan siang. Kalau tercicir sehari, kena mula daripada kosong balik. Buka puasa dulu. Rumah dia tak buka puasa tak apa, dia tu buka puasa dulu. Tu cerdik jahat nama dia. Jadi kita kena tahan kan, kerana waktu malam pun ada kan. Allah Alam.
Wa yajibu ma'al qada'i, wajib orang puasa, wajibu ma'al qada'i imsakun lis-shaumi fi sittati mawadhi'. Wajib kepada seorang itu di samping berqada puasa, menahan diri puasa pada hari itu. Maksudnya dia ni sebenarnya tak puasa, dia kena qada puasa, tetapi hari itu dia kena juga imsak, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi hari itu tak kira puasa. Apa dia? Yang pertamanya, awal fi Ramadan la li ghairi ma muta'addin bi fitri. Pada puasa Ramadan tidak wajib imsak pada puasa selain Ramadan, ke atas orang yang sengaja berbuka. Nampak? Maknanya kalau puasa Ramadan, orang katalah dia tu sengaja berbuka. Bukan tak sengaja, sengaja. Kata geng kursi hitam tadi dia tahu ni, tapi dia tak puasa. Ditangkap oleh pengusaha jahil. Contoh, ditangkap. Lepas tu kita tak boleh lah makan dah sampai buka ni, tapi hari tu tak dikira berpuasa, dia kena ganti juga nanti. Itu dia. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya, wathani ala tarikin niyyah lailan fil fardhi. Wajib ke atas orang yang meninggalkan niat puasa pada waktu malam bagi puasa fardu. Ni tadi ni terlupa. Contohnya dia tak niat tadi Lepas tarawih tak niat kan, contoh kan. Nak tidur pun tak niat kan. Jaga-jaga pukul 6.30 macam sahur tak kan, dah masuk subuh, niat malam tadi tak baca, apa jadi? Tak puasa lagi tu, tapi boleh kena makan. Okey lah, aku telefon McDonald, delivery, suruh hantar makanan, dah tak puasa? Tak boleh. Tak boleh. Wajib dia imsak, wajib dia menahan diri dia seumpama berpuasa pada hari itu sampai waktu buka. Tapi tetap kena ganti puasa. Lepas tu saya katakan tadi, niat tu wajib. Jadi Tok Imam tolonglah ajar ahli jemaah kita lepas sembahyang tarawih baca niat puasa besok hari. Tolonglah. Sebab takut kita tak boleh harap jemaah ni ingat semua. Kadang-kadang dia dah balik, dah murid-murid balik pun tidur terus. Tak niat puasa pun. Kan? Tak niat puasa pun. Tahu-tahu besok pagi, rumah besok, rumah tengah uzur. Rumah tengah uzur, kali terlupa pula. Bang, abang tak sahur ke? Tengok dalam sengah tu. Allah. Dah lah tak niat malam tadi. Macam benar puasa hari tu, tapi boleh ke makan? Okey lah ni. Roti kedenia pun ada malam tadi. Lepas kari pun ada. Sarap. Breakfast lah pagi ni. Tak puasa? Tak boleh. Hukum dia haram, berdosa. Kena juga tahan diri, imsak. Seumpama orang yang berpuasa, tapi dia tak puasa lagi tu. Tak kira puasa, kena ganti lah. Itu cerita dia. Yang kedua. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Watharif ala man tasahhara dhannan baqa' al-lail. Wajib kata seorang yang bersahur dalam keadaan dia menyangka masih lagi malam, kemudian dia menyangka sangkaannya salah. Dia tak tengok jam, dia tengok gelap, dia bunyi tak ada apa-apa, dia pun sahur. Habis sahur baru tengok jam, tengok-tengok lah, dah nampak 5 rupa. Maksudnya waktu dia sahur tu subuh dah masuk. Wahad tadi dia sangka belum subuh lagi, tak tengok jam. Jadi kita jaga-jaga tengoklah jam dulu. Itu dia kaedahnya. Kalau dah ternyata subuh dah masuk, tak payahlah sahur apa ke? Subuh dah masuk kan, contoh. Tapi kalau jadi macam tadi yang sebut tadi tu, maka tak ada puasa dia hari tu, tapi wajib dia imsak pada hari tu. Tak boleh dia breakfast lah, telefon McDonald delivery pula. Ada hash brown lah, bagai lah, telefon delivery pun dah pening kawan tu. Pakcik ni puasa ketak ni. Dia pun bersalah kan. Aku pula cukup pula kan. Bersebahat dengan orang tak puasa. Kemudian yang keempat, apa dia tadi? Yang ketiga tadi. Yang keempat, warrabi' fi ma fabana khilafu. Warrabi' ala man aftara sanan lil ghurubi fabana khilafu aidan. Ini pernah berlaku tuan-tuan. Ingat tak dulu? Ada satu stesen TV stesen radio minta maaf kepada pendengar radio kerana mereka memasang azan maghrib beberapa minit lebih awal. Ingat tak kamu kan? Ada minta maaf kan?
Jadi orang yang berpuasa pada hari itu, yang mendengar azan radio daripada stesen radio tu, maka hari itu tak jadi puasa dia. Dia kena ganti. Dia kena ganti. Dah buka bawa pasal. Dah buka ni. Pasal dia tengok TV3. Dia pun buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun buka. Tu dengan azan surau sebelah. Allah. Kena berhenti tu. Ketika termakan kena berhenti. Bukanlah azan lah, baca bunyi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Azan tu belum ke tadi ni? Ni azan mana ni? Baik itu tuan-tuan, azan jangan ikut azan TV dan radio RTM BL. Nak dengar azan betul, azan kalau kita di bidang ni lah, masjid surau. Azan Perak FM tak boleh pakai sebab waktu dia berbeza. Kena dengar azan surau atau masjid berdekat dengan puasa kita ni. Hati-hati kalau tak nanti habis burn puasa kita lagi tu. Itu yang keempat. Yang kelima, wal khamis alal man bana lahu shawma 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Apa dia tuan? Wajib ke atas orang yang nyata baginya pada hari 30 Sya'ban puasanya ia daripada bulan Ramadan telah masuk satu Ramadan. Maksudnya dia sangka belum lagi satu Ramadan. Ada satu Ramadan dah ni. Dia sangka 30 Sya'ban. Dia pun tak puasa. Lepas tu dapat tahu, dah puasa ke hari ni? Jadi wajib dia imsak serta-merta, tahan diri, berhenti makan. Dia kena imsak. Dan hari tu, puasa untuk hari tu dia kena ganti. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Kemudian wasadis alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadatin wa istinsyaqin. Apa dia tuan? Wajib ke atas orang yang tertelan air kerana berlebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu. Ini dia jaga tuan. Baik itu tuan, kita bulan puasa ni, benda sunat. Memasukkan air berkumur-kumur sunat. Masukkan air ke dalam hidung sunat. Tinggalkan supaya tidak jadi perkara yang keenam ni. Kalau tak sia-sia puasa kita. Dahlah puasa kita tu batal. Tak boleh pula makan. Kena tahan diri sampai waktu berbuka. Dahlah kena ganti puasa pula nanti lepas raya. Jadi kita nak subuh tadi, zuhur, asar, nak maghrib, tak payah. Tinggalkan berkumur, tinggalkan masuk air ke dalam hidung. Ada juga orang kita yang beramal benda ni. Dia kata ni amalan amalan sunnah ada. Betul lah, amalan sunnah tak sebenar lah. Nabi pun tunjukkan benda tu. Ada kelebihan dia, kita dah mengaji dulu. Tapi sebab bulan puasa dalam Ramadan ni, kena berhati-hati. Habis perkara yang kelima. Perkara yang batalkan puasa, faslun yabtilu shaum. Batal puasa dengan 6 perkara. Pertamanya beridah, murtad. Orang murtad batal puasa dia. Wahid, keluar darah haid walaupun setengah minit sebelum berbuka. Akak ingat ni. Akak ingat betul. Ni tengah nak siap-siap semua dah duduk atas meja semua ni. Buka radio. Saya Syarani bin Muhammad Mufti Besar Perak. Tu dah dekat benar lah tu. Kalau dulu saya Samri Abdul Qadir. Tu dulu. Kemudian sikit saya Ahmad Faizal Azumu. Tu kemudian sikit. Sekarang saya Syarani Muhammad. Mufti Besar Perak. Tu dah ujung lah tu. Betul lagi seminit lagi nak buka uzur. Kan? Tiba-tiba seorang isteri kita terbeliak mata dia. Apa hal? Macam ayam nak tersembelih pula. Apa hal? Rupanya dia datang darah. Batal puasa dia itu. Kira tak puasa hari itu? Tak kira. Jadi dia cuti puasa bermula hari apa? Hari itu lah. Hari itu. Hari yang tu. Besoknya tu hari kedua. Bukan besok hari pertama Besoknya tu hari kedua. Hari pertama ialah hari yang dia terbeliak mata dan buka puasa tu. Dia datang darah itu, waktu itu, itu batal puasa dia. Tak kira. Jadi besok tu hari kedua. Bukan hari pertama. Kemudian keluar darah nifas. Ni orang bersalin lah. Yang keempat, wiladah. Wiladah. Wiladah ni bersalin atau berguguran. Yang kelima, junun walau lahzah. Gila walaupun sedetik. Walaupun gila, kena sawan ke gila walaupun sekejap je, lahzah. Maka batal puasa dia.
Kemudian wa bi irma'i wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Pengsan dan mabuk ini sengajakan jika berlaku sepanjang hari puasa. Dia pengsan daripada pukul 8 sampai pukul lepas maghrib. Sampai pukul 7. Pukul 7 baru sedar balik. Batal tak puasa dia hari itu? Batal lah. Mana tak adalah puasa hari itu. Dia kena ganti hari lain lah. Gitu Wallahu a'lam. Kemudian hukum-hukum berbuka puasa pada bulan Ramadan. Ini dia tuan-tuan. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'. Berbuka pada siang Ramadan ada 4 jenis. Wajibun kama fil haidi wan nufasa. Bagi perempuan yang haid dan nifas wajib berbuka puasa pada siang Ramadan. Tak boleh. Macam tadi tiba-tiba menurut datang haid, buka puasa dulu. Yang lain menunggu ni. Kita yang lain menunggu ni, dia tu dah buka puasa dulu. Sebab dia wajib berbuka puasa. Kata ataupun sebelum tu pun kata datang haid pukul 4.30 waktu asar, dia kena wajib buka puasa. Walaupun belum lagi maghrib baru asar, sebab dia datang haid, datang nifas. Itu dia. Wajib dia buka puasa. Wajaiz kama fil musafir wal marid. Harus bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Orang musafir harus buka puasa. Tak buka tak apa, buka pun okey. Sebab dia musafir. Tapi jangan makan terbuka, kerana perbuatan itu menghina kesucian bulan Ramadan. Kalau kena tangkap, nasiblah masuk dalam mahkamah. Apa kesalahan dia? Menghina bulan Ramadan. Ada section dia, nasiblah. Kena denda, kena penjara, atau kedua-duanya sekali. Jadi kalau kita ni musafir, sehingga ada nak beli makanan waktu siang, beli saja tapau, masuk dalam kereta, parking mana-mana, bawa pokok ke apa ke, makan dalam kereta. Jangan makan di kedai tu, di gerai tu. Mentang-mentang kita musafir tak kosong, kita pun makan terbuka. Itu satu kesalahan di sisi syarak dan juga kesalahan di sisi undang-undang syariah. Kalau kena tahan, nasib lah. Wallahu a'lam. Kemudian wala kama fil majnun. Tak wajib dan tidak harus seperti orang gila. Jadi tak ada masalah. Orang gila. Kemudian wa muharram kaman akhara qada'a ramadana ma tamakkunihi ala hatta dhaqal waqtu anhu. Haram seperti orang yang melewatkan qada puasa Ramadan hingga suntuk waktu untuk mengqadanya, sedangkan dia mampu melaksanakannya. Nampak? Dia menangguhkan. Dah hampir masuk Ramadan tahun ni, barulah terfikir ada lagi puasa yang ditinggalkan. Maka haram dia berbuka pada bulan Ramadan. Melainkan macam perempuan tadi, dia haid, nifas atau cerita lain. Wallahu a'lam. Kemudian wa aqsamul iftar arba'atu aidan. Bahagian berbuka pada bulan puasa bulan Ramadan pula ada 4. Orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan, maksud dia berbuka di situ mana dia tak puasa lah. Kan? Awaluha ma yanzimu fihi al-qada wal fidyah. Orang yang tak puasa pada bulan Ramadan ni, dia makan pada bulan Ramadan ni, wajib dia puasa dan wajib dia bayar fidyah. Dia wajib ganti puasa dan wajib bayar fidyah. Apa dia tuan-tuan? Pertamanya ialah al-iftar li khawfi ma'ala ghairi. Jika dia berbuka kerana takut pada khawatirkan orang lain. Ni ibu mengandung. Dia buka ni pasal apa? Sebab dia takut baby dengan perut dia. Jadi dia kena qada dan fidyah. Kalau dia takut diri dia saja, qada saja, tak perlu fidyah. Itu dia. Ibu mengandung lah. Okey, kemudian yang keduanya, dua keadaan. Yang keduanya ialah as-sani wal iftar ma ta'khir qada'in ma imkani hatta ya'ti Ramadanun akhar. Dia tak dia melewatkan ganti puasa sampai dalam Ramadan ni, ada lagi hari berbaki tak ganti puasa. Maka lepas dari esok dia kena ganti puasa yang tak diganti tu dan qada fidyah sekali. Kalau 2 hari 2 cepat berat, 170 sehingga 75 sen kali 2 3.5. Tu cerita dia. Jadi ganti orang perempuan ni memang ingatlah benda ni. Kemudian yang keduanya, okey, itu bahagian yang pertama. Kena qada dan kena fidyah. Yang bahagian yang kedua, tadi malazimu fidyah qada dunal fidyah. Dia wajib qada, tak perlu fidyah. Apa dia tuan-tuan? Seperti orang yang pengsan. Itu dia. Wa huwa yaqtur kamu kena alaihi. Orang yang pengsan.
pengsan maka ganti saja, tak perlu fidyah. Itu dia. Baik tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, wa tarikuha ma yalzamu fihi al-fidyatu duna al-qada. Orang yang wajib fidyah tak perlu qada, wa huwa syekhun kabir. Orang tua yang tak mampu berpuasa. Memang tahu dah ayah kita dulu sebelum meninggal tahun akhir tu memang dia tak ada puasa. Hati-hati je nak puasa macam mana. Jadi kita bayarkan, sebagai anak kita bayarkan fidyah dia RM1.75 kali 30 hari. Bayarkan kepada amil zakat fitrah, boleh? Dia layak terima. Masa kita bayar zakat fitrah tu, beritahu amil tu, tuan ni saya bayarkan fidyah untuk arwah, untuk ayah saya nak lantas kita kan tak puasa. Saya bayarkan RM1.75 kali 30 kepada tuan. Tuan sampaikanlah benda ni kepada pejabat agama. Macam tu. Boleh daripada amil zakat fitrah, boleh untuk ayah kita lah. Sampai zakat fitrah ayah kita tu, fidyah puasa ayah kita tu pun kita bayarkan sekali. Ayah kita ke mak kita yang uzur ni lah tadi ni. Berarti tak mampu puasa kan? Ataupun memanglah dia sakit ke, nyanyuk contohnya, pun sihat walafiat tapi nyanyuk kan? Puasa tak puasa, depan dia makan ni puasa nasi sepinggan. Puasa tak faham, mak puasa kamu ni mengarut lah. Aku ni puasa ni. Wahal depan dia nasi sepinggan. Nampak pun nak nyanyuk je tu. Orang macam ni pun fidyah je lah. Kita bayarkan fidyah puasa dia. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, apa dia tuan? La wala wa wal majnun alladhi lam yata'addad bi jununihi. Tidak wajib puasa dan tak wajib fidyah orang gila. Orang gila yang dia sengajakan gila, memang dia gila pada asalnya. Wallahu a'lam. Dan sebagai akhir sekali, perkara yang membatalkan puasa bila masuk terongga. Ini dia tuan. Alladhi la yaqturu mimma yasul ila jawfi sab'atu afrad. Orang yang tak dikira berbuka, yang tetap puasanya ada, tak batal puasanya walaupun ada sesuatu masuk ke rongga. Ada 7 keadaan. Pertamanya ma yasul ila jawfi binisyan. Kalau dilupa. Contoh macam pagi ni. Tapi saya rasa tuan ingat kot. Katalah yang lain pula. Elok je dia tarik rumah. Dia pun buat. Bang, kita puasa bang. Hari ni kan 1 Ramadan. Allah. Kan? Kata Nabi SAW, itu rezeki dari Allah. Tapi janganlah carry on lah. Allah, sambung lagi minum. Ada lagi setengah tu. Sudah dulu. Rugi rezeki je dia main macam tu pula. Mana boleh? Kena berhenti ya. Yang tadi tu yang dah masuk dalam perut tadi, itu rezeki dari Allah. Au jahlin, ataupun kerana jahil, tak tahu puasa, tak sedar yang hari itu pun puasa. Contoh, tapi mustahil lah pada akal sekarang ni, pada waktu sekarang ni mustahil pada akal. Pasal apa? Sebab kita tahu hari ni puasa dengan apa cara sekalipun, TV ke radio ke handphone, memang kita tahu hari ni berpuasa. Mustahil jahil. Au ikrah, atau dipaksa. Ni dia. Ada umat Islam di negara-negara yang tertentu yang ditindas, mereka dipaksa berbuka puasa, mereka dipaksa makan. Bila dipaksa makan, adakah puasa mereka batal? Tidak. Tak batal puasa dia. Walaupun dia dipaksa makan. Wa bijaryani riqin ma baina asnanihi wa qad ajaza min majhi li uzrihi. Apa dia tuan? Air dia mengalir antara gigi-giginya padahal dia tidak mampu untuk meluahkannya kerana keuzuran. Ini orang tak apa. Dia tak ada, tapi itulah ada masalah kan. Di mulut dia tu air tu jadi itu tak dikira kan. Allah Alam. Wa ma wasala ila jawfi wa kana ghubar qarir. Debu jalan naik masuk sampai terasa dekat tekak debu tu kan. Batal tak puasa? Tak batal sebab kita tak boleh tahan. Pakai emas pun terasa ke tekak ni, Allah, debu masuk kan. Jadi tak batal puasa. Wa ma wasailahi wa kana gharbalah daqiq. Contohnya habuk tepung masuk. Habuk tepung masuk, dia kerja kilang tepung, kerja waktu siang, pakai emas, tapi terasa habuk tepung masuk dalam korong dia, terasa tu. Maka batal tak puasa dia? Tak batal puasa. Gitu kan.
Wallahu a'lam. Au dubaban ta'iran au nahwu, ataupun lalat yang terbang atau seumpamanya. Kan lalat terbang masuk, kita tengah Allah. Itu tak apa sebab dia terbang dan masuk dalam terasa kat tekak tu. Tu tak boleh buat apa lah. Itu dia maka puasa dia tak dikira tidak dikira batal. Wallahu a'lam. Itu cerita tentang ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka kita pergi kepada kitab Indah dan Bersyariat sikit kita ambil. Oleh kerana bulan puasa ni kita banyak mengerjakan solat tarawih nanti solat tahajud ketika qiyamul lail Jadi kita nakkan puasa kita ibadah solat kita itu mendapat pahala yang semaksimum mungkin. Maka adalah teknik-teknik bagaimana kita nak khusyuk dalam solat makhluk. Wallahu a'lam. Okey. Antara teknik untuk mendapat khusyuk dalam solat dan keharusan beribadah, pertamanya sentiasa melaksanakan solat berjemaah. Yang ini paling afdal ialah di masjid. Ni pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan malam tadi penuh. Kan kami malam tadi dekat bilik ambil tapah pun itu penuh orang. Memang full tak ada penjarakan pun penuh. Kalau ada penjarakan tak tahu dia cakap lah. Ni dah tak ada penjarakan ni penuh kan. Tapi esok malam ke-25 ke-26 esok tak tahulah berapa ini dengan tengoklah sama-sama kita mula lihat juga kan. Itu hari beria kan. Marah-marah apa ni kena jarak semayang ni kan. Apa Covid ni tempat dia dalam masjid ke? Kalau keluar tak ada pula contoh kan. Tapi bila dah tak ada penjarakan kita tengok je lah sampai malam ke-20 ke atas tu tengok ramai yang datang semayang tarawih. Malam ni jangan kira, malam ni memang macam tu kan. Malam tadi kan penuh, saya betul lah kena pula ramai yang balik pula minggu ni kan. Anak-anak kita kan full ni kita pun penuh. Tunggu malam ke-20 pulang ke atas. Tengok nanti macam mana. Yang kedua, menjaga makanan dan minuman agar terjamin halalnya. Ni dia. Makanan yang halal itu menjamin kita khusyuk dalam solat. Jadi kena jaga Pasal Ramadan kita tengok betul dengan ada rembat terus berarti tengok orang yang menjaga, tengok akhlak dia, tengok cara dia. So kita nak makanan kita tu biarlah betul-betul halal kan. Kalau di 9 tu semalam ada mantai. Ada mantai. Orang sembelih lembu, lapah lembu, jual lembu tepi jalan. Lembu mana tu? Lembu bedia ke lembu berembat dekat kampung orang? Tengok betul. Kan? Sini ada buka meja, sana buka meja, tepi jalan buka meja. Kalau kampung kita ni sampai 5-6 meja buka. Jual daging, lapah-lapah sembelih, nak buat masak untuk sahur, untuk buka malam besok kan, daging kan. Kita tengok tu daging lembu mana tu. Kalau tak kenal, tak usah beli, bahaya kita tak tahu. Tak lembu siapa dicuri je tak kan. Jaga benda ni jangan buat main. Allah alam. Yang ketiga, membayarkan sedekah kepada fakir miskin. Terutamanya bulan Ramadan ni lah. Afdalus sadaqati fi Ramadan, kata Nabi SAW. Sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Kan? Sedekah kita pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kalau kata ni ajaklah kan. Apa ni mualaf, asnaf, kan? Orang yang layak terima zakat, ajak buka puasa sekali ni. Surau kita ni meja banyak tu. Kita tengok lalu tadi, wah ini mesti buka puasa surau Kamarudin meriah. Ni boleh MI tombak-tombak buka puasa ni kalau ada peluang. Baik tak? Kita free kan tahun ni insya-Allah lah. 20 bulan Ustaz. Sampai 28. Sampai 28 hari ni. Ya ajaklah. Kan orang asnaf, orang fakir miskin ajak buka puasa sekali. Kita memanjangkan sedekah. Ada lebih-lebih. Ini nak cerita pada orang catering lah, yang buat catering bulan puasa ni kan. Ada lebih-lebih. Jangan dibuang. Cari orang yang kita boleh sedekah. Pergi balai polis Tapah tu, ada orang yang tunggu dekat guard tu. Bagi makanan yang lebih daripada dia orang untuk makan, untuk sahur demo pagi besok kan. Panjangkan sedekah. Jangan dibuang makanan tu, sayang kan. Cari siapa-siapa yang kita boleh panjangkan sedekah. Ni orang catering lah yang buat. Dia dapat tender di suruh kita ni 1 bulan untuk
buka puasa Ramadan. Contoh. Ada makanan beliweh contoh, jangan buang, bagi-bagilah. Kan ada lagi dah tapau-tapau lagi muka orang kampung bawa balik ni, ada lagi lebih. Panjangkan sedekah. Tu cerita dia. Dia macam tu. Bila apa kan saya pergi bawa ada lebih tu ustaz bawa balik ke. Banyaklah tu. Aku nak makan sepek aja, dia bagi sampai 5 pek bawa balik. Aduh. Aku makan satu sahur besok ni dia bagi lebih 5 pek. Ustaz ada lebih ustaz, bawa balik ustaz. Nak letak air, peti air tak ada. Lalas sekali saya pun ustaz dia kata bawa pergi ke IPK balik lah. Pergi kat sentri depan tu 4 pek tu saya bagi pada dia orang. Nah cik, ni cik punya rezeki untuk malam ni dan sahur pagi besok. Satu pek tu saya. Itu namanya panjangkan sedekah. Kemudian jangan bersolat, jangan menangguh untuk membuang air besar atau air kecil dan berkemaskan segala urusan supaya tidak timbul kebimbangan dalam solat. Maknanya kalau kita nak susuk semayang ni, sebelum semayang tu settle lah kau ada buang air kecil ke buang air besar ke, supaya tidak terganggu khusyuk tadi. Kemudian yang kelima, mengambil wudu dengan sempurna supaya air yang mengenai semua anggota yang wajib serta mengganti niat atau doa bila dibalas melalui setiap anggota. Jadi wudu tu sempurnakanlah supaya kita ada khusyuk dalam sembahyang. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan kemas seperti hendak menghadiri pembesar negeri. Salah ke pakai t-shirt? T-shirt dengan seluar Yankee sembahyang? Tak salah. Pakailah. Kan? Tapi cuba pakai t-shirt dengan seluar Yankee tu menghadap agung macam. Boleh ke? Ikut protokol ke? Nak jumpa agung pun ada protokol ni, nak jumpa Allah Ta'ala ni. Nak jumpa Allah Ta'ala. Kan? Jadi faham-fahamlah. Pakailah pakaian yang sesuai supaya khusyuk sembahyang tu bertambah. Wallahualam. Kemudian tempat sujud dipastikan supaya tidak ada gambar yang mengganggu fikiran atau membimbangkan hati. Jadi yang sujud, jangan sujud depan gambar perempuan seporbogel. Memang satu Allah dia. Tu orang lelaki cerita ni. Anak-anak kita sembahyang tengok gambar, ya Allah, dia sembahyang macam mana? Dia tengok gambar keliling, astagfirullahalazim. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Ya, Pak Megat, silakan. Kita solat berbaring-baring kan. Okey. Depan kita tu pakai bukan pintu mana-mana kan. Dia kata di belakang t-shirt aku, kita bila solat mesti terpandang akan kata tulisan. Di belakang t-shirt. Macam mana Ustaz? Itu inilah benda yang mengganggu kekhusyukan dalam sembahyang. Jadi jangan pakai apa-apa kan. Contoh dia pakai, orang depan kita dia pakai t-shirt ada tulisan belakang, saya seorang perogol. Macam pening ni dia kat belakang kan. Saya seorang penjenayah contoh kan. Pening tu. Jadi kita nak datang sejemaah ni pakailah pakaian yang sesuai. Kalau saya seorang muslim tak apa. Saya seorang muslim. Okey tak boleh. Ini kata t-shirt belakang saya seorang perogol. Tak pening ke Pak Megat kat belakang tengok Allah. Semayang saya seorang perogol pula. Kan? Dan tu arah je. Betul lah ni kan. Saya seorang penjenayah. Curi ke semayang ni? Jadi kena jaga-jaga. Wallahualam. Kemudian mengganti mati atau mungkin itu merupakan solat yang terakhir sekali dalam hidup. Jadi kita ingatlah solat tu solat ni macam solat terakhir. Yang ke-9, menyadari bahawa kita berhadapan dengan Allah Ta'ala yang Maha Agung dan Maha mengetahui segala rahsia hamba-Nya. Ini maknanya dia letak dalam hati dia bila dia semayang tu seolah-olah dia berhadapan berkomunikasi dengan Allah SWT. Itu dia kan. Kemudian yang ke-10, memenuhkan radio dengan perasaan takut dan rendah diri terhadap Allah Ta'ala melihat segala gerak diri kita. Samalah 9 dan 10 tu lebih kurang sama kan. Itu dia. Yang ke-11, memahami segala bacaan dalam solat termasuk ayat-ayat Quran dan segala zikir. Ini dia tuan-tuan. Ini dia satu benda yang boleh menjadi nilai tambah. Jadi apa kita baca tu kita tahu makna dia. Ya, subhanallah wa bihamdihi tahu. Subhanallah azim wa bihamdihi tahu. Rabbil fili warhamni warfa'ni burni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu tahu makna. Kan? Kunut tadi kan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, kita tahu makna dia apa. Jadi khusyuk tu akan bertambah. Kemudian yang ke-13, sebelum mengangkat takbir membaca surah An-Nas, selawat kepada Nabi SAW, istighfar dan apa-apa bacaan untuk menjauhkan gangguan syaitan. Sunat hukum ni. Sebelum tu kita baca surah An-Nas dulu, astagfirullahalazim, apa-apa untuk ni lah, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Supaya syaitan tak ganggu. Kita sembahyang Allahu Akbar, time tu lah nak ingat kunci kereta kat mana tadi kan.
Allah Akbar. Petang Ramadan ada depok. Ya Allah. Kita petang ingat dalam sembahyang subuh. Kacau tu. Yang ke-13, memandangkan tempat sujud tidak terlalu banyak menggerakkan lutut dan berbaris masuk dalam solat. Itu dia. Memandang ke bawah. Jadi khusyuk tu lebih. Kalau kita pandang ke atas, memang nampak macam-macam tadi Saya seorang progol. Memang pening pandang ke atas, cuba pandang ke bawah. Kalau orang tu pakai t-shirt tulis belakang saya seorang Fir'aun pun kita tak kisah. Bagi kita pandang bawah tak nampak apa-apa. Itu contoh Kemudian yang ke-14, memusatkan seluruh ingatan pada solat. Jadi itu dia dinamakan konsentrasi. Kita jangan ingat benda lain. Tapi bukan mudah lah, bukan mudah sebenarnya. Kemudian yang ke-19, memanjangkan sedikit tempoh semasa rukuk dan sujud. Rukuk tu lama sikit. Melainkan kalau kita ikut imam, kita ikut imam kena ikutlah imam. Kalau kita sembahyang seorang, rukuk tu panjang sikit, sujud tu lama sikit. Yang ke-16, memastikan tiada gangguan dalam kalau kita bersolat. Dia gangguan sebab itu paling mudah dalam khusyuk ni ketika kita solat tahajud bersendirian pada akhir malam. Memang mudah dapat khusyuk sebab tak ada gangguan. Tak ada gangguan. Kalau ada gangguan tu mungkin pas orang sebelah kita berkeruh dalam tidur dia tu, tak ada benda cakap apa lah kita sembahyang tahajud, suami kita tu gangguan dengan tu weh. Ataupun kita suami ni, isteri kita tidur pun berkeruh. Jangan cakap orang perempuan tidur tak berkeruh. Ada juga. Akak tak tahu. Cuba akak ambil handphone. Akak tak tahu akak berkeruh ke tak tidur. Akak ambil handphone ni, saya buat sekarang. Akak ambil handphone, pergi dekat recorder. Akak nak tidur tak, akak tekan on sampai jaga pagi besok. Lepas tu akak dengar rakaman akak melakukan tidur tu, ada berkeruh ke tak? Baru akak tahu akak berkeruh ke tak. Jangan kata orang perempuan tak berkeruh. Tak ada lah Ustaz, orang perempuan tak berkeruh Itu ada juga. Orang lelaki confirm lah. Lagi-lagi kalau perut ke depan, confirm tu. Wah, dia punya bunyi tu semua kapal kan. Dia tak sini dia tengok. Mana dia aku berkerong lah tadi, tak ada lah. Aku tidur elok jangan. Buat tu, besok pagi dengar. Jaga tidur tu dengar. Tahulah tengok tengah lena tidur tu. Tu dia tuan. Jadi kalau tak nak gangguan, nak ketika tahajud, ajak suami atau isteri kita tahajud sekali, confirm tak ada gangguan. Itu cerita dia. Dan yang ke-12 akhir sekali, jangan memandang ke kiri dan ke kanan. Itu dia. Ini sembahyang melilau mata. Mana nak khusyuk? Mata melilau hati orang. Lepas tu hati cakap tu, dia ni tak guna betul. Jangan kita sembahyang pandang sujud. Ini pandang dalam hati, cek dia datang sembahyang juga pergi tengok orang buat apa kita dia. Jadi nak khusyuk, itulah dia 17 teknik khusyuk dalam solat. Wallahu rasuluhu alam. Jadi insya-Allah pada bulan kita akan datang kita akan sambung berkaitan dengan doa. Dan juga untuk kitab sebenarnya kita akan sambung nanti perbahasan tajuk-tajuk yang berikutnya. Kalau ikut tarikh yang saya cek dalam tarikh dan kalender, tarikh kita jumpa 1 Mei 2022, 2 hari sebelum Hari Raya. Ia serahkan kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Kalau kata nak saya main juga, saya datang lah. InsyaAllah 2 hari nak raya tu, 2 hari lagi. Anak-anak kita semua dah balik. Sebab 1 Mei tu hari cuti, 2 Mei tu ganti 1 Mei, dia jatuh hari Ahad. Maknanya cuti juga, 3 dah raya. Bermakna anak kita dah balik seawal 29 April dah balik lah. Memang penuh lah rumah kita 29 April tu start. 30 tu dah penuh dah, anak-anak kita semua dah balik. Dari mana yang balik lah, semua dah balik tu, penuh dengan cucu kita semua. Jaga-jaga tuan-tuan jaga-jaga supaya tidak berlaku jangkitan COVID. Jaga-jaga. Kalau anak-anak kita tu, kalau kata nampak-nampak tu, tolong asingkan, tolong quarantinekan mereka. Jangan tunggu dah pasal ni merebak ni.
Kan? Kawan-kawan saya mana yang kena COVID, satu keluarga kena COVID sekali semua kena kuarantin ke rumah. Itu yang berlaku di kampung jauh ke masjid sekarang. Tu yang malam tadi di sana tarawih. Mengayau aku. Mengayau saya dengan rumah saya. Malam ni tak apa, malam tadi tak apa, besok malam ni mana lah. Tapi tengok ada yang bincang rumah dia kan. Kita pergi ke kemudian kan tengok penuh sini pun 8 rakaat kan. Betul sini 8 rakaat kan. Kalau 20. Sini 20. Ustaz Fatih imam. Oh tu dia. Kalau 20 adanya 8 kami ya Allah lah, MC lah, ya Allah baba ya. Tak apalah, nanti kita tengok lah Ya. Nanti kita tengok dulu. Ni pasal rumah dia kata 8 lah, betul lah. Kita kena meraihkan. Saya lebih selesa buat 20 sebab rasa feel tu lebih. Tapi kita tak kita meraihkan. Kita dalam rumah tangga ni kita meraihkan. Kalau dah isteri kita tu suka 8, kita ikut dah. Kalau dia kata tak apalah bang, saya balik dulu bang, kata abang dapat 20, abang buat lah. Sebab apa 20 tu sebenarnya niat 20 tu agak je lah nak muri. Tu yang 20 tu kan. Kalau 8 tak ada muri lagi. Contoh macam negeri mereka buat 2 set muri untuk orang yang 8 rakaat dan untuk orang yang 20 rakaat. Kan ada buat 2 set. 8 tu kita turun tu dah ada dah. Tapi yang 20 pun ada juga. Sebab sekarang ni diorang peraturan ni kita buat packing kan. Tidak asal, tapi jangan salah faham. Packing tu tidak bermakna tidak boleh makan semeja. Itu kena faham. Maksudnya kita boleh lagi makan semeja, tapi kita tak ambil buffet. Tu dia. Maksudnya dia letak tu, kita ambil lah, ada meja tu kan. Buffet tu ambil satu-satu dengan air sekali. Air tu standard lah. Air tu ada punya ni kan. Tak ada lah tapau kan. Duduk kat meja tu ambil seorang. Boleh duduk semeja. Tapi tak dibenarkan buffet. Dibenarkan packing. Tapak maksudnya packing lah. Yang nampak boleh lah. Kalau makan dekat meja boleh, tak ada masalah. Tapi dia dalam bungkusan. Jadi dia buat 2 set. Itu masjid negeri lah, masjid negeri Ipoh lah. Untuk yang 8 orang 8 rakaat, dan untuk orang yang 20 rakaat. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah kalau ada rezeki kita ketemu kita pada 1 Mei 2020 hari Ahad. 2 hari kita raya, 3 Mei 2022 hari Selasa, insyaAllah tapi itulah dia, memang panjang tu. Cuti seminggu 29, 30, 1, 2, 3, 4. Berapa hari tu? 6 hari dia tak? Panjang tu, raya tu. Jadi jaga elok insyaAllah. Saya diri saya dan tuan-tuan dan puan, kita jaga diri kita sepanjang bulan Ramadan sampailah ke hari raya. Boleh tak takbir malam raya? Bagi saya boleh, tapi kita ikut SOP. Boleh tak beraan? Boleh, tapi kita ikut SOP supaya tidak berlaku jangkitan. Maksudnya tuan rumah kalau nak buat takbir raya malam raya, sediakan di pintu rumah sanitizer dengan kalau boleh scan QR Masjidra tu. Ada nama kita kan. Jadi mana tahulah kan. Macam tu tiap-tiap rumah ada sanitizer. Jadi mana masuk kita, keluar pun kita. Jadi insyaAllah usaha kita dah buat. Itu cerita insyaAllah. Itu nasihat saya untuk diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati segala ilmu yang dikongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sepanjang kita berpuasa pada Ramadan khususnya bersama-sama anak-anak isteri kita, suami dan anak kita. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini akan dikurniakan Allah pahala yang berganda-ganda nanti insyaAllah. Dan kita akan menyambut berpeluang untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan khususnya menyambut hari raya Aidil Fitri dengan penuh kegembiraan bersama ahli keluarga kita dan semua kita di sinilah dan di mana-mana saja insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak yang kita berkongsikan pada pagi ini. Yang baik dari Allah SWT dan kurang itu daripada diri saya semua maaf daripada Allah SWT dan Nabi SAW dari tuan-tuan dan puan kalau ada kekurangan dan kesilapan di mana-mana. Wassalamualaikum. Dan saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan selamat meneruskan puasa bulan Ramadan pada tahun ini dan selamat mencari malam Lailatul Qadar dan selamat juga hari raya Aidil Fitri Maksud dan Batin insyaAllah. Belum lagi raya kan, jumpa 1 Mei insyaAllah jadi tolak raya tu nanti kemudian insyaAllah pada saya Allah dan bertemu pada 1 Mei nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita temukan kepada kita pagi ini dengan proses
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحم بمن هذه المرمى فرنا بلي المصومة اللهم نجلك فيه وقل أهدينا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك شمل ومغفرك لما هو مشتت كلمة الغازل على المسلمين من كلابه يا قهار يا جبار انتقم يا الله يا الله يا الله اللهم ينزل الكتاب ويمجد السابق من الأحزاب يهزم وانصرنا فإن بنا سلم ومسلم الرحمن الرحيم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسلك الكورونا والولاء والمهر والفتن ما ظهر منها وما بطن أن بلنا هذا خاصة وسلك الأمر بفضلك وجودك ورحمتك ورحمنا بنا سلم ومسلم الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يا أرحم الراحمين ربنا زيد موسى وفريق أقمك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعانا وحسنا وإيمانا ولقاءنا وعملنا في اليوم مبارك من الشهر رمضان المبارك الرحيم لو أن فيها اسم الله جدنا فيها سلام الرضا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا بكم تقبل كده بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.